Bismillahirrahmanirrahim. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. Dan orang-orang yang berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat keterangan kami sambil menyangka dapat melepaskan diri dari hukuman kami, mereka itu akan berada di dalam azab seksa. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkan baginya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Ayat terdahulu menyatakan harta dan anak-anak tidak memberi apa-apa faedah kecuali mereka ini sama-sama berada di jalan iman dan amal saleh. Anaknya, bapaknya, hartanya, dan tuan punya harta. Jika tidak, maka masing-masinglah hala pada hari akhirat nanti masing-masing. Ayat merangsangkan kita supaya membetulkan hala tuju menerusi harta dan anak-anak. Katanya, walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizin, orang yang berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat keterangan kami. Kami telah menyebutkan keterangan sebelum ini tentang rezeki. Allah yang menentukan rezeki, Allah yang menyempitkan rezeki. Tak ada rezeki, tak ada siapa makan rezeki orang lain. Tak ada. Tak ada siapa yang mengkhianati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dunia ini adalah pilihan Allah. Allah memilih untuk kita. Jika kita miskin, maka pilihan Allah untuk kita jadi miskin. Demikian juga jika kita kaya, maka Allah memilih untuk kita menjadi kaya. Mengapa berbeza-beza? Berbeza-beza jika Allah Allah menciptakan sebaliknya. Dia sepatutnya dia hidup miskin. Jika diberi kepadanya kekayaan, maka dia akan rosak hidupnya disebabkan kekayaannya. Oleh demikian, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dipilihnya seperti yang ada. Pilihan ini adalah pilihan Allah, pilihan ini adalah betul. Jika Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita kasyaf, buka habis segala ilmunya itu diketahui oleh kita, maka mungkin kita apa yang diberi oleh Allah kepada kita cukup, dan kita akan menolak mana-mana yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tetapi apa yang berlaku kita tidak mengetahui, dan kita tidak mengetahui itu satu hikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, sesiapa yang berusaha menentang apa yang telah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang ini namanya mu'ajizi. Tak berpuas hati dengan takdir Allah, tidak berpuas hati dengan kehidupan yang ada ini, tidak berpuas hati dengan perkara-perkara yang diizin Allah. Kita mahu langgar batasan ini. Tak cukup yang halal, mahukan yang haram. Tak cukup bagi kitanya, tak cukup bagi kita kemewahan yang telah dicapai. Kita mahu lebih dan lebih, tak pernah puas. Ini namanya mu'ajizi. Kita berusaha mencari pendapatan yang lebih. Itu tidak menjadi suatu kesalahan, tetapi tidak reda dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, sangat berat keputusan, sangat berat dosanya. Orang ini namanya mu'ajizi. Orang ini namanya menentang.
Orang ini namanya pembangkang Allah Ta'ala. Jadi keputusan Allah tak boleh ditentang. Sesiapa yang berusaha, ayat menjelaskan perkara ini. Walladzina yas'auna fi ayatina, orang yang berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat dan keterangan kami sambil menyangka dapat melepaskan diri dari hukum kami. Tak apa katanya, tak apa, kita tentang Allah Subhanahu wa taala, mana-mana yang kita rasanya tak elok kita tentang, dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menarik balik dan membuat keputusan sebaliknya. Orang ini namanya mu'ajizin. Kalau mu'jizina maknanya orang lemah, ajaza lemah, ajuzun orang tua. Mu'ajizina maknanya sengaja dia menentang Allah. Itu maknanya sengaja menentang Allah. Kalau dia lemah asal semula jadi tak apa, tapi mu'ajizin dia lemah tapi tidak mengaku kelemahannya itu. Dia merasakan lebih mengetahui daripada Allah. Ulaika fil azabi muhdharun, mereka itu berada dalam azab seksa yang muhdharun, yang akan dibawa kepada mereka. Mereka itu akan berada di dalam azab seksa. Muhdharuna hadir, maknanya akan berada dalam azab seksa. Siapa orangnya? Orang yang tidak berpuas hati kepada keputusan Allah. Kemudian tambah lagi pulanya, ingin diperkukuhkan lagi ayat terdahulu, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku yang memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki di antara hamba-Nya. Allah apabila dikehendaki, dia boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Dia tidak buat apa yang kita kehendaki. Kalau Allah Subhanahu wa taala dia buat apa yang kita kehendaki, maka Allah lemahlah. Dia tunduk pada tekanan. Kita tekan dia, kita doa, kita baca misalnya, dia beri kepada kita apa yang kita minta, semuanya diberi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala lemah kerana tunduk kepada tekanan manusia. Oleh demikian apa yang diberi adalah dengan izinnya, dengan kehendaknya. Ayat sebelum ni telah menyebutkan perkara itu. Dia kata ayat sebelum ni, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ayat dulu, ayat 36. Tapi ayat ni pula disebut qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Tambah min ibadihi. Tambahan ini membawa maksud seorang yang tidak diberi kepadanya apa yang dikehendaki olehnya. Kita kehendaki sesuatu tapi Allah tak beri kepada kita. Kita mahu jadi seorang ilmuwan, Tuhan tak beri kepada kita. Tak beri. Dia buat kita gagal. Jadi kita pun tak belajarlah sebab gagal. Tuhan tak berilah maknanya. Adakah dia ni maknanya Tuhan lupa kepadanya? Tidak, dia hamba Allah. Hai Muhammad, beritahulah kepada mereka, aku yang membukakan, yang meluaskan rezeki kepada hambaku. Tak ada manusia yang terkeluar daripada sempadan hamba Allah, daripada kumpulan hamba Allah. Jadi jangan pula ada salah orang salah berfikir, dia kata namanya terlepas pandang. Tuhan terlepas pandang nama dia. Patutnya dia masuk dalam senarai, tiba-tibanya tercicir. Tak boleh, salah. Allah tidak tercicir nama sesiapa, tetapi semuanya itu hamba Allah. Perbezaan itu adalah disebabkan oleh sesuatu yang kita selalu sebutkan hikmatnya, hikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pandang seorang bapa yang mempunyai pengalaman dengan anak-anak dia tengok yang ni tak pada bekerja ni, dia selalu tak sihat, dia lemah sikit. Jadi Allah bapa dia berilah kepada anak dia ni yang tak sihat ni banyak sikitlah harta, banyak. Seharusnya saudara-saudara dia, adik-beradik dia yang lain terima sajalah keputusan ini sebab dia lemah. Allah Subhanahu wa taala pun begitu. Yang ni kaya, yang ni tidak kaya, ada kelemahan-kelemahan padanya. Ada kelemahan. Jadi untuk mengimbangi di antara kelemahan dengan rezeki, di sanalah wujudnya kelebihan antara satu dengan lain. Satu pihak dia lebih
tenaga, satu pihak lagi dia lemah tenaga tapi dia diberi kekayaan yang lebih. Adanya di antara mereka begitu kedudukannya. Katanya di dalam ayat ini, Qul inna rabbi yabsutur rizqa, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf orang yang diberi rezeki kepada itu hambanya, maknanya pemberian Allah, pemberian yang tidak zalim, pemberian yang tidak menzalimi golongan miskin. Sebab perkataan hamba ini diguna pada tempat-tempat yang cukup mesra. Ketika Nabi SAW diangkat ke langit, pada ketika itu Nabi berada dalam tekanan bapa saudaranya Abu Talib meninggal dunia, isterinya Khadijah meninggal dunia, kepungan Quraisy bertalu-talu sentiasa berada dalam kepungan. Pada ketika itu Nabi diangkat ke langit. Nabi diangkat ke langit, ini disebutnya itu hambaku. Subhanallazi asra bi'abdihi. Abdun, maha suci Allah yang membawa berjalan di waktu malam, membawa hambanya. Pada ketika ini Allah Subhanahu wa taala cukup sayang, kasihan, belas kasihan kepada Nabi, lalu diangkat ke langit, tapi diangkat atas nama hamba yang penuh dengan penghormatan kepadanya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Dia tidak kata macam ni. Ayat dia tidak kata qul inna rabbi yabsutur rizqa wa yaqdiru liman yasha'u min ibadihi. Min ibadihi ini merujuk kepada orang yang murah rezeki. Tapi kepada orang yang sempit rezeki, dia tidak sebut min ibadihi. Selalunya orang yang sempit rezeki ini, dia tidak merasakan luar biasa dia jadi miskin. Boleh jadi dia katanya pasal dia malas kerja. Waktu dulu pun dia malas mengaji, patutlah sekarang ni kerja dia tak naik gaji dia rendah. Boleh jadi macam tu. Tapi bagi orang kaya, kadang-kadangnya kekayaan itu datang mengejut. Orang ini janganlah dia merasakan lebih daripada apa yang sepatutnya dia dengan Allah. Dia hendaklah sedar sekalipun dia mempunyai rezeki yang lebih, kekayaan yang lebih, dia hamba Allah Subhanahu wa taala juga. Miskin ada juga, kadang-kadang orang miskin itu dia jadi kufur. Ada kerana miskin, kadal faqru ayyakuna kufran. Kata Sayyidina Ali, kalaulah fakir miskin ini dia merupakan seorang manusia, maka akan bunuh miskin ini kalau dia manusia. Pasal apa? Miskin boleh membawa seorang kepada kekufuran, tetapi kekayaan lebih besar lagi peluangnya untuk membawa seorang itu kepada kufur. Bahaya kaya lebih berat kepada seseorang daripada berbanding dengan bahaya kemiskinan. Tapi kita hari ini sebaliknya, kita tidak bercakap, kita ingatnya bila orang kaya dia selamat habis, dunia akhirat dia selamat habis. Kalau miskin kita menjadi masalah. Sebenarnya tidak, sebaliknya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum ay yubsatad dunya wa zinatuha. Pada akhir zaman Nabi kata, paling aku bimbang terhadap kamu, katanya ialah kamu menjadi kaya raya. Miskin aku tak takut kata Nabi, tapi kaya, kamu jadi kaya aku bimbang sangat. Akhir dunia katanya manusia akan jadi kaya raya semuanya. Akhirnya pada awal Islam manusia ramai menjadi miskin, tetapi semakin hari semakin kaya paling ditakuti oleh Nabi. Katanya, wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa jua yang kamu belanja di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Dialah jua Allah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ayat ini seolah-olahnya mendidik orang yang mempunyai harta kekayaan yang lebih, berbelanjalah di jalan Allah. Mudah-mudahan amalan ini termasuk dalam amal soleh. Jangan ingat seorang yang berbelanja di jalan Allah itu dia habis hartanya, tetapi Allah akan ganti pula. Fahuwa yukhlifuh, Allah akan ganti. Diganti bila? Digantinya pada hari akhirat lah tentunya.
Boleh jadi juga di dunia ini pun akan diganti oleh Allah. Orang yang memberi nafkah, orang yang berbelanja di jalan Allah, Tuhan berikan rezekinya lebih dan bertambah-tambah. Salah satu daripadanya, wa huwa khairur raziqin, ialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi bila sebaik-baik pemberi rezeki, bila Allah Subhanahu wa taala beri rezeki, dia akan beri, dan dia tidak tarik rezeki itu, kecuali manusia sendiri sebenarnya yang memusnahkan rezeki yang diberi Allah kepadanya. Dia tak keluar zakat, dia ambil daripada sumber-sumber haram umpamanya. Tapi kalau yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu rezeki yang halal, akan kekal padanya, dan dia menerima rezeki itu dengan insaf, dengan berbelanja pada jalan-jalan yang diizin Allah. Seterusnya, wa yauma yahsyuru